Okey, kita akan bermula dari kurang lagi 4 minit lagi. Baiklah, untuk cikgu-cikgu, saya tegaskan lagi sekali. Kita akan adakan nanti aktiviti hands-on. Jadi minta cikgu-cikgu supaya ada email MOEDA tersebut. Okey. Untuk jadi cikgu kita tunggu akan bermula pada tepat 3 petang. Okey, penceramah kita sudah ada dekat talian ke? Penceramah kita? Ada. Ada, boleh dengar tak? Ada di sini tapi lain macam. Sudah ada dekat talian? Ada. Okey, saya nak ucapkan selamat datang buat semua cikgu-cikgu yang saya rasa daripada seluruh Malaysia lah kot saya kata. Tadi saya nampak ada di Tawau, ada di Selangor, ada dari mana, dari sini. Najwa, clear Ada tak? lagi Batu Gajah, ada lagi Negeri Sembilan. Selamat datang cikgu-cikgu. Semoga sesi pada petang ini dapat kita aplikasikan untuk PDPC kita. Dari Kedah tu. Selamat datang cikgu-cikgu. Dari Melaka ya Cikgu Zuhailmi. Okay. Saya nak ucapkan selamat datang cikgu-cikgu penceramah kita Cikgu Haliza sudah ada dekat talian. Ya, ada. Dengar tak? Haliza. Ya, dengar tak? Dekat talian. Clear ke tak clear? Dengar tak suara saya? Ya, ada. Cikgu Haliza sudah dekat talian ke? Boleh dengar tak suara saya? Clear ke tak? Ke sangkut-sangkut ke tenggelam timbul? Ada tak? Okey. Clear. Clear Cikgu Haliza, sudah dekat talian, sudah bersedia? Okey. Okay, kalau penceramah kita sudah bersedia, saya serahkan kepada penceramah kita. Baiklah, saya akan memperkenalkan penceramah kita. Penceramah kita iaitu Cikgu Haliza binti Ahmad yang merupakan guru di SMK Bandar Kota Tinggi Johor. Beliau merupakan guru adiwira PAK ke-21 kebangsaan 2019. Dan sesi kita pada petang ini bertajuk Dokumen Kolaboratif in Digital Learning Portal. Okey, Cikgu Fauziah Amran minta supaya jangan klik butang present now ya Cikgu. Cikgu Fauziah Amran. Cikgu Fauziah Amran, boleh stop ni tak present now? Okey, saya mempersilakan penceramah kita Cikgu Haliza. Dipersilakan Cikgu. Macam ada orang lain yang tengah present lagi ni. Ya, tak apa. Cikgu Haliza hanya klik je pada butang present now tu. Tak apa. Dia akan berjenis nanti. Klik saja. Cikgu Fauziah Amran boleh stop present now tak cikgu supaya tak memberi gangguan kepada sesi kita pada petang ini. Minta bersama ya. Okey, Cikgu Haliza boleh Cikgu? Cikgu klik saja butang present now tu. Okey, boleh. Boleh ya? Okey, saya minta dan sebaik semua peserta supaya tidak klik kepada butang present now ya. Okey, dipersilakan ya Cikgu Haliza. Terima kasih Cikgu Nur Najwa. Okey Cikgu.
Boleh nampak tak skrin saya? Dah, boleh nampak. Collaborative Document EMOE Digital Learning. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang. Okey. Sekejap, saya tak on. Ada saya nama. Nama dan kita submit. Okay, boleh nampak muka kan? Boleh nampak muka dan boleh nampak saya punya skrin. Boleh cikgu, boleh nampak. Tapi dia maksudnya dia belum lagi present kan? Dia belum macam tekan Belum. show kan? Okey, boleh. Okey. Penggunaan awak code. Okey. Okey. Kalau macam ni nampak skrin saya saja ke boleh nampak dengan muka? Boleh nampak skrin cikgu. Minta cikgu Farah Ismail untuk offkan mic. Cikgu Jaafar dan cikgu Nasir boleh tolong tak? Tolong offkan peserta yang mana onkan mic. Okey, terima kasih ya. Cikgu minta dah sebaik ya supaya offkan mikrofon supaya kita memberikan kelancaran pada penceramah kita. Okay, terima kasih cikgu-cikgu. Okey, cikgu Haliza boleh sambung balik. Okey, buat cikgu-cikgu yang mana tak nampak skrin tu, okey cikgu-cikgu boleh klik pada people. Okey, cikgu klik people dan cari nama Haliza. Kemudian cikgu klik kepada butang pink. Okey cikgu-cikgu. Okey, cikgu Haliza dipersilakan. Okay, terima kasih berapa kali bersediakan kan. Okay, kita teruskanlah tajuk kita pada petang ini. Saya bukan nak ajar lah, nak berkongsi. Collaborative Document in MOE Digital Learning Portal. Okay, macam yang kita tahulah semua cikgu-cikgu di Malaysia ya. Cikgu-cikgu di bawah KPM kita ada digital learning portal kan. Jadi dalam digital learning portal ni kita ada beberapa dokumen yang kita boleh sharing secara kolaboratif. Objektif pembelajaran kita hari ini ialah peserta yang menyertai webinar ni boleh menyediakan dokumen kolaboratif dalam portal digital learning KPM, di mana di akhir kita punya perkongsian nanti saya harap cikgu-cikgu dapat share link yang cikgu-cikgu dah buat. Okay, langkah pertama cikgu-cikgu kena login masuk ke digital learning portal. Okay, dah login sampai ke menu guru. Okay, log masuk, kemudian pergi ke menu guru. Dalam menu guru, dekat atas ni ada aplikasi. Sebelah kanan atas ada aplikasi. Dekat aplikasi ni pilih aplikasi Microsoft. Dalam aplikasi Microsoft ni kalau siapa-siapa yang tak perasan lagi, sebenarnya kita dah diberi penggunaan Office 365 online secara percuma. Kita boleh guna kat mana-mana device kita, just login terus masuk. Dan setiap kita punya data disimpan dalam OneDrive. Rugilah kalau kita tak gunakan kan. Tengok Office 365. Dalam Office 365 ni dia ada OneDrive, kemudian ada Microsoft Word online, Excel online, PowerPoint pun online, OneNote, SharePoint, Teams, Class Notebook, Suite dan juga Forms.
Okay, basically lebih kurang sama kalau siapa yang dah biasa guna aplikasi Google. Semua ialah online. Okay, web based. Okay, semua file dalam Microsoft application ni kita boleh guna dan kita boleh share, kemudian kita boleh collaborate. Maksudnya kita guna, kita share, orang lain collaborate, maksudnya boleh sama-sama edit file yang sama pada satu masa. Okay. Saya tak akan tunjuk semua sekali ni lah untuk hari ni. Hari ni saya nak tunjuk satu aplikasi Microsoft ni iaitu Sway. Cikgu pergi ke sebelah kanan sekali ni, ada nama dia Sway. S-W-A-Y. Okay, S-W-A-Y ni ialah Simple Way Application for You. Nama panjang dia, Simple Way Application for You. Okay, dah pergi cikgu kalau dah pergi, dah masuk ke Sway, ini ialah paparan yang kita dapat. Okay, Sway masih kosong, kemudian ada kat sini dia dah bagi templates. Kalau kita nak mulakan melalui template, okay. Okay, more templates, boleh tengok lagi apa templates yang kita boleh terus guna. Okay, idea yang saya nak kongsikan hari ini ialah kita gunakan Sway ni sebagai kita punya laporan untuk kita punya aktiviti PDPC sepanjang cuti PKP ni lah. Okay. Mana kadang kita buat kelas dengan pelajar melalui WhatsApp kan, WhatsApp, lepas tu gambar-gambar terlalu banyak dalam tu, lepas tu kita nak compile lagi, masuk nak susun dalam PowerPoint, macam agak banyak kerja jugalah. Okay, kalau kita susun dalam Sway ni, dia lebih menarik, simple dan mudah untuk kita nak guna. Katakan untuk kita punya evidence PBPPP nanti, kita just share je kita punya link. Okay, dah boleh dah sampai sini, kita pergi ke new blank Sway. Minta maaf cikgu. Ya. Nak tanya kenapa skrin ni tak ada, macam tak bergerak apa-apa, cursor tak nampak. Bergerak. Tak jumpa saya. Tak ada. Tak ada skrin tu tak, yang saya tunjuk tadi tak nampak. Paparan penceramah ni tak ada apa-apa pun. Oh, paparan saya tak nampak apa-apa. Hanya di menu guru digital learning. Tak jalan-jalan. Ya. Present semula cikgu Aliza. Present semula mungkin dia hang tu. Yelah, saya pun setuju. Dekat menu guru. Oh. Okay. Okay, dekat menu guru, Microsoft, dekat aplikasi Microsoft. Yang ni boleh dapat. Ini Skrin tak bergerak. Skrin tidak bergerak. Dia static. Dia hang. Present balik. Present balik. Kena keluar balik kot. Stop dulu. Off balik, keluar balik. Stop dulu. Stop sharing. Tak ada. Okey, boleh nampak tak yang ni? Okay, cikgu boleh nampak paparan digital learning Microsoft. Okey. Ni tadi kalau paparan sebelum ni ialah yang menu guru ni. Okey, dia bergerak tak? Okey. Okey, dekat menu guru sebelah ni ada aplikasi. Aplikasi pergi ke bawah tu ialah Microsoft.
Okay, pilih Microsoft. Okay, ini ialah paparan aplikasi Microsoft yang kita boleh guna. Ada banyak. Okay, kemudian pergi ke Office 365. Kakak cerakin kan Kak? Irfan. Okay, dah pergi ke Office 365 ni. Dekat sini ada Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint, Teams, Class Notebook, Sway, Forms dan ada ini kalau kita tengok semua application Microsoft yang ada kat sini. Okay, kita nak guna satu saja hari ni, iaitu Sway. Okay, boleh? Paparan Sway saya ni nampak tak? Okey. Okay, dekat sini. Aliza, Ya, saya. boleh bagi tahu tak dia sebenarnya apakah kaitannya kalau dia dengan Google punya aplikasi, kalau Sway ni? Mungkin cikgu-cikgu lain boleh tahu perbandingannya tu. Macam Kalau mana? dengan Google punya produk. Kalau dengan Google punya produk, apakah persamaan kalau untuk Google? Kalau Sway ni Microsoft kan? So jadi cikgu-cikgu dia boleh nampak dia punya apa yang kita nak terangkan. Okay, Terima kasih. Okay, sama. Terima kasih cikgu. Okay, kalau PowerPoint perbandingan dengan Google ialah Google Slides. Excel dengan Google Sheets. Word dengan Google Docs. Tapi Sway ni belum ada perbandingan lagi dengan Google Application. Sebenarnya Sway ni dia macam PowerPoint tapi dia lagi dynamic dan lagi pelbagai. Semua benda, semua semua file kita boleh masukkan dalam Sway ni. Okey. Dan dia punya Terima kasih. Okey, sama. Okey. Kita mula dengan new blank Sway. Kalau cikgu-cikgu nak guna template pun boleh. Tapi template tu dia dah ada tema dia lah. Okey, saya gunakan yang kosong hari ni sebab saya nak masukkan saya punya evidence pembelajaran semasa PKP ni. Okey, jadi saya ambil new blank Sway. Okey, di mana dalam masa cuti PKP ni kami di Pendidikan Khas kami buat project based learning untuk special education. So saya letak tajuk yang di sini ialah ini ialah paparan pertama bila kita masuk blank Sway tadi. Ini ialah dia punya main title dia. Saya letak kat sini ialah project based learning. Cikgu boleh buat tajuk lain ikut terpulang pada cikgu apa yang cikgu buat semasa dalam PKP ni. Okay. Kalau bahasa Inggeris lah. Kalau kita punya laporan tu untuk kita punya evidence PPP, buatlah bahasa Melayu kan. Projek berasaskan pembelajaran berasaskan projek. Pembelajaran berasaskan projek. Pembelajaran berasaskan projek murid berkeperluan khas. Cikgu boleh buatlah, katakan cikgu ajar subjek SPM, buat subjek SPM. Okey, saya nak tunjuk kat sini. Okey, untuk letak gambar kat sini, kita boleh letak add background. Okey, dekat sini dia akan suggest ataupun kita boleh cari dekat search sources kat sini. Okey, kita nak ambil daripada OneDrive boleh, Flickr boleh, kita nak search dekat Bing boleh, dekat YouTube ataupun kita nak upload daripada komputer kita sendiri. Okey, kat sini saya nak cari image yang daripada Bing. Kita gunakan, okay, kita search special needs.
Okey, sebenarnya Sway ni dia kadang kalau kita buat satu ayat dalam bahasa Inggeris, dia akan cadangkan apa gambar yang sesuai. Jadi kita tak perlulah macam struggle, kita nak cari gambar apa, nak masukkan semua. Itu yang nampak ada kelebihan lah. Kita nak letak kita punya wording apa, gambar yang sesuai apa. Kalau dalam bahasa Melayu kita kena search lah macam saya buat tadi, saya search dalam special needs ni. Okey, dan lagi satu, dalam Sway, gambar-gambar yang kita dah search, dia dah ditapis tentang dia punya copyright. Jadi tak perlu risau, kita boleh guna gambar yang kita dah search ni secara, yalah kita boleh guna bila-bila masa sebab memang dah ada dia punya kebenaran untuk menggunakan dia punya copyright. Okay, so tak ada isu copyright lah dekat situ. Okey, katakan saya nak guna gambar ni. Okey, saya pilih add. Okay, dia terus masuk dekat situ. Okey. Okey, untuk edit dia punya gambar ni kita tengok dekat focus point. Okey, focus point ni kalau kata kita nak keseluruhan gambar, kita ambil lah the entire image is important ni. Kita boleh pilih nak yang mana. Okey, lepas kita buat ni, kita boleh terus papar. Okay, nak tengok paparan dia, pergi ke play atas ni. Okay, pergi ke play. Okay, ini yang akan terpapar. Okay, kalau kita nak, kita boleh tukar setting. Ini dekat gambar gear ni. Okay, kita tukar setting dia default macam ni, kita tak nak. Kita nak scroll horizontal. Ataupun kita tak nak, kita nak tukar yang sebelah ni. Optimize for presentation pun boleh. Okay, mana-mana kita pulang. Okay, kemudian bila kita nak edit balik, kita boleh tekan escape ataupun tekan edit. Okay, kalau macam ni baru satu cut. Okay, Sway ni ialah dia macam presentation berasaskan cut. Kalau dalam PowerPoint, kita panggil slide kan, slide by slide. Yang ni ialah cut by cut. Okay, dalam satu cut boleh ada banyak cut lagi dan boleh link ke cut yang lain. Okay, dah tajuk dah siap. Okay, katakan dalam project based learning kami, okay, kami ada yang dah jalan 2 minggu lepas dan minggu ni. Okay, minggu pertama, okay, tekan tanda tambah ini. Okay, klik heading 1. Okay, cikgu-cikgu, kalau kita nak buat untuk kita punya evidence apa nama, keberhasilan pun boleh. Cikgu-cikgu boleh buat bahagian kurikulum, HAM, co-curriculum pun boleh masukkan. Jadinya dekat section tu kita letaklah, kalau macam ni, section saya minggu lepas kami dah buat, projek kami ialah taugeh DIY. Kemudian minggu ni ada satu heading lagi, minggu ni ialah capati. Wah. Ya. Okey, ni yang saya kata kalau kita nak buat untuk keberhasilan, itulah yang ni ialah kurikulum. Kemudian yang ni HAM. Lepas tu satu lagi section co-curriculum. Okey, lepas daripada yang ni, kita buat satu-satu section. Okey, kita nak tengok section dia ni, kita boleh pergi pada play, kemudian dekat bawah ni dia ada list, navigate to different section. Okey, sebelah kanan bawah sekali. Okey, klik navigate. Okey, dia akan tunjuk kita punya section by section. Okey. Okey, dekat sini kita dah katakan kita nak letak background, letaklah gambar. Nak guna gambar sendiri pun boleh. Okey. Kat sini kita boleh upload daripada kita punya komputer. Okey. Oleh kerana saya nak tunjuk yang ini ialah dokumen kolaboratif. Bukan kita buat seorang, kita kerja seorang, kita buat seorang-seorang. Okay, untuk satu panitia kita boleh kongsi bersama ahli panitia. Macam
okey, Tauge DIY ni dia punya penyelaras cikgu lain. So nanti kita share link kita untuk edit dengan cikgu dengan semua cikgu dalam panitia. Semua cikgu dalam panitia pun boleh edit dokumen yang sama. Tak adalah kita penat sorang-sorang kan. Okey. Untuk dekat saya penyelaras untuk yang minggu kedua. Okey, minggu pertama nanti kita share. Sebelum kita share, share tu nanti saya cerita kemudian. Kita masukkan gambar. Okey, katakan okey. Sini kita nak masukkan, okey. Tekan tanda tambah ni kita boleh masukkan image, teks, okey. Kalau dekat teks ni kita boleh ada tiga jenis teks, kemudian kita boleh add in media juga. Okey, katakan yang Tauge ni minggu lepas kita dah masuk dalam Facebook kelas kita. Facebook page kelas kita dah masukkan. Okey, kita just pergi pada media, kita embed masuk dalam sini. Okey, macam mana kita embed? Kita pergi pada kita punya Facebook. Okey, Facebook page kelas kami. Katakan ini ialah Facebook kelas kami. Minggu lepas kami ada buat, kami dah upload ni project based learning untuk minggu pertama. Okey, pergi pada kita punya post dekat page, klik 3 titik ni, embed. Ambil dia punya embed code. Okey. Okey, kalau dalam PowerPoint, kita boleh tak masukkan Facebook tu direct terus dalam kita PowerPoint? Tak boleh kan? Kita kena snap, jadikan slide. So saya kata Sway ni lagi dynamic. Kalau kita nak masukkan image macam biasa, okey. Masukkan video lebih kurang sama je. Okey, yang bestnya dia boleh kita masukkan web lain terus masuk dalam sini. Macam ni dengan cara embed terus. Okey, kita tengok paparan yang akan dipaparkan ialah ini. Jadi dekat sini kita ambil ni get code. Okey, get code ni dah ada keluar skrip yang panjang-panjang ni, jangan pening. Ambil dekat iframe. Okey, dekat iframe ni okey, semua slide. Cikgu Waliza. Ya. Slide tak bergerak. Allah. Dia hang lagi. Dah sampai mana tu? Dia berhenti kat mana? Tauge DIY. Dekat mana? Tauge DIY. Tauge DIY embed tu. Embed kat Tauge DIY. Dekat embed tu embed. Ada guru yang dia tak dapat catch up tadi sebab slide-nya static. Okey. So yang dekat saya buka Facebook pun dia tak nampak lah yang tu. Tak nampak. Okey, tak apa. Saya stop, saya sharing lagi sekali. Oi. Cabaran betul ni. Line Dia setiap hari ada cabaran. Semalam presenternya ramai. Hari ni tak bergerak. Itulah. Saya risau juga sebelum ni, line yes dekat rumah ni okey. Unify memang tak okey lah. Saya tak guna Unify. Saya tukar guna Dia memang macam tu. Itulah. Ni tadi. Okey. Okey, sampai situ embed. Sampai embed ni, lepas tu kita pergi ke kita punya Facebook page untuk embedkan, untuk dapatkan embed code. Okey, buka Facebook page ni, maksudnya saya kena semula lah ni. Itulah keadaannya kan. Okey. Okey, dekat Facebook page kita, okey, saya nak masukkan yang minggu lepas kita dah upload banyak-banyak tu. Jadinya sekali je kita upload, lepas tu kita tarik masuk dalam kita punya Sway.
Tak payahlah kita nak masukkan gambar semula satu-satu kan. Okey, pergi dekat post mana yang kita nak embedkan. Okey, kalau macam ni saya nak embed minggu 14 punya projek. Okey, pergi ke post tersebut. Sebelah kanan sekali ada tiga titik ni, klik 3 titik. Cikgu Aliza. Ya. Sama juga. Tak bergerak. Kenapa? Sedih now? Masa mula-mula tadi okey bergerak. Lepas tu bila nak buka FB dia tak gerak. Okey, kejap. Tak apa. Dia nak kena your entire screen ke a window? Saya ambil yang a window tadi. Entire. Saya guna dua Chrome. Entire Dia tak nak share. Dekat share tu dia disable. Oh. Kenapakah? Sekejap, lagi sekali. Kalau a window, Kalau window kita saja, kalau entire kita boleh ke mana-mana. Itulah. Untuk tunjuk FB pun boleh. Sebab dekat entire ni share dia tidak menyala. Dia disable. Kenapa tak? Tak apa. Macam ni. Saya tahu. Okay, saya ambil window yang Facebook tu dulu. Okay, lepas nanti saya twist pergi ke Windows MOEDL. Okay. Boleh? Ni boleh nampak yang Facebook page? Okay, nampak. Okay. Okay, dekat kita punya Facebook page post, mana yang kita nak embedkan tu, sebelah kanan ni ada 3 titik, pergi pada embed. Pergi embed ni, dia akan bawa ke satu Facebook for developer. Okay, dekat sini, scroll down dekat bawah sekali. Okay, kita dah pasti memang post ni lah yang kita nak embedkan. Okay, get code bawah ni. Get code, dia akan bawa kepada script, JavaScript kat sini. Okay, dekat JavaScript ni ada banyak cikgu. Cikgu pilih tu yang dekat tab sebelah kanan, iframe. Dekat iframe ni lah kita copy semua scriptnya. Okay, dah copy, kita balik semula ke kita punya sway. Okay, boleh nampak saya punya sway semula ke tidak? Sekarang untuk gambar JavaScript cikgu. Okay. Kena tukar-tukar. Faham? Okay. Okay, sekarang baru kita tukar kat sini. Okay, kita pergi pada kita punya sway semula. Nampak yang tauge DIY ni kan? Tengah present. Sekejap ya cikgu. Dia tengah, okey dah nampak dah sway tauge DIY. Sebab tadi kita dah pilih dia punya ni, kita pilih embed kan? Okay, sekarang paste your embed code here. Kita Ctrl V sahaja kat sini. Okay, dah dapat kat sini. Okay, tauge DIY ni kita boleh letak gambar. Okay, kita boleh drag gambar masuk kat sini juga. Kalau tak, saya boleh search. Saya nak gambar sendiri pun boleh. Okay, saya nak cari sprouts. Okay, tauge sprouts kan? Okay, sprouts. Okay, gambar-gambar dia pun not bad lah kat sini daripada gambar-gambar yang kita ambil pecah. Bila kat sini semua gambarnya elok je. Okay, macam tadi bila kita dah letak gambar, kemudian
Okey, katakan kita nak letak banyak-banyak gambar. Kita tambah lagi dekat, tekan tanda tambah ni, kita ambil image. Okay, katakan kita nak banyak-banyak image kat sini. Daripada kacang. Okey, kemudian kita nak yang dah siap. Okey, yang ni. Okey, yang dah siap masak. Okey, ni baru tumbuh. Okey, kita nak ambil 5 sekali. Dia banyak macam ni kan? Okey. Kita nak susun gambar-gambar ni jadi satu. Okey. Dekat sini kita klik dekat cut gambar pertama. Ni sebab kita masuk 5 sekali dah automatik. Okey, kalau macam ni dia belum pilih, pilih gambar pertama. Gambar kedua, gambar ketiga. Okay, kalau kita kata oh salah susunan dia ni, just kita tarik je. Ni drag bawa ke atas. Katakan yang pertama mestilah daripada kacang kan. Okay. Kacang ni kita nak tarik bonus. Cikgu Aliza, ada soalan ni. Soalannya apa? Apa soalannya? Dia embed card di mana? Ada cikgu embed card di mana? Cikgu Aziza tanya ni sebab dia tengah hands on sekali. Okey, kalau kita klik dekat mana yang kita letak ni, yang dia tanda tambah, dia ada suggested, text, media, group. Okey, ambil dekat media. Embed duduk dalam media. Oh. Okey, boleh. Okey. Okey, saya nak groupkan saya punya gambar tapi saya nak letak kita punya gambar yang ni sebelah atas, gambar kacang ni kita nak masukkan dia ikut group. Okay. Okay, sekarang ni dia dah terjadi group ni. Okay, yang ni kita naikkan. Perasan tak dia ada kotak-kotak ni, dia ada kotak kelabu gelap, kelabu luar ni. Ni maksudnya dia dah buatkan kita punya group. Kalau kita punya tajuk tadi, okay, yang ni dia okay, ni tajuk utama, tajuk subtopik. Okay, gambar ni. Okay. Macam ni kita nak gambar 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5 ni kita nak jadikan dia group. Ambil group, kemudian kita boleh pilih group, kita punya gambar ni kita nak susun macam mana. Macam ni, secara automatik dia akan susun 6 macam ni. Kalau stack, kita tengok nanti hasil dia. Kalau grid pun boleh, secara slideshow pun boleh. Saya nak pilih stack sini. Okey, nak tengok play saja. Nak tengok hasil, kita play. Kemudian kita tengok dia punya hasil apa jadi kalau kita pilih stack tadi. Okey. Okey, ni dekat tajuk tadi kan. Okey, ni ni kalau kita letak stack, kita klik dia akan macam ni. Okey, kalau macam ni dekat dalam PowerPoint boleh buat tak? Boleh. Nampak menarik kan kalau kita buat, tak adalah satu dia jimat ruang. Okey, just kita tengok oh macam ni. Okey, dah jimat. Lepas tu tadi sekarang kita dah letak gambar banyak-banyak, kemudian tadi kita embed kan. Yang bawah ni yang kita embed. Embed ni kita boleh terus tengok paparan
kita punya Facebook. Okey, sebab yang ni saya buka dekat Chrome lain. Okey. Terus tunjuk paparannya di sini. Katakan cikgu nak kita nak masukkan, sorry saya dah saya terclose saya punya project based learning tadi. Okey, dia dah ada kat sini, pembelajaran berasaskan projek. Macam tadi 2 kali kita buat, masuk untitled, tak apa. Yang tu kalau kita tak nak, kita boleh remove je. Okay, kita buka balik kita punya project based learning tadi. Okey, sekarang gambar kita dah masuk, dah boleh masuk gambar banyak-banyak sekali arung, kita boleh buat stacking. Apa dia? Saya dengar macam ada orang bertanya. Cikgu, ada peserta tanya. Okey, kalau kita embed source lain pada Facebook, boleh? Boleh ya? Boleh? Contohnya macam kita ada satu sway utama, kemudian kita ada satu sway untuk kurikulum saja. Satu sway lain HEM, satu sway lain KOKU. Kita boleh embed masuk sini. Ya, secara guna embednya macam tadi. Tapi cikgu nak dapatkan dia punya embed code, tak apa, saya dah masukkan dalam saya punya slide. Jangan risau. Cuma cikgu tukar je dia punya URL address dekat yang warna merah ni saya tunjuk. Boleh nampak tak saya punya slide? Ke tak boleh? Tak boleh kan? Nampak slide PowerPoint saya? Malik. Tak nampak cikgu, tak nampak. Tak nampak kan sebab saya share window tadi tu. Okey, tak apa, jangan risau, nanti saya akan bagi dia punya slide tu. Okey, katakan tadi sway dalam sway. Kita nak satu sway ni kita nak link banyak sway pun tak apa. Okey, kita nak masukkan video YouTube kita. Katalah, okey, dalam ni untuk projek minggu lepas ada dah. Kemudian kita nak tambah lagi. Okey, kita nak tambah YouTube. Insert content lagi. Kemudian kita tengok dekat media. Dekat media kita ambil insert video card. Okey, video card kita yang untuk topik ni minggu lepas saya tak letak kat YouTube lagi. Okey, tak apa. Tapi kalau untuk yang minggu ni saya dah letak kat YouTube. Okey, saya cuba masukkan yang ni dulu. Media, video, YouTube. Okey. Saya pergi ke YouTube, search YouTube. Okey, ni saya dah masuk dalam channel saya. So saya search saja, masukkan, add lah kita punya YouTube dalam ni. Okey, nak tengok macam mana? Play. Okey, cuma satu je lah sway ni. Dia web based, kena ada sentiasa ada internet. Okey. Ni tadi gambar yang banyak-banyak. Kemudian kita masukkan, kita embed. Kemudian kita masukkan YouTube. Okey. Okey, setakat ni laju sangat ke, susah ke? Okey, boleh ikut.
Okey, untuk setiap kad ni kita boleh tentukan dekat sini. Ini ialah kalau kita nak video tadi saiznya kecil. Yang ni saiz besar, sederhana ataupun besar. Yang ni katakan tadi video saya nak besarkan pula lah. Okey, untuk tulisan, katalah kat sini saya nak masuk pula tugasan. Okey, saya nak teks tugasan. Cikgu Aliza. Cikgu Aliza, kat ruangan chat ni ada peserta tanya minta supaya cikgu tunjukkan cara untuk nak combine balik pictures tu. Nak combine features macam mana? Cikgu Suzana Idris boleh onkan mic tu kalau nak bertanya. Dia kata cikgu macam mana nak combine pictures tu. Macam mana nak Apa yang banyak-banyak tadi? Picture. Saya dengar features. Okey. Boleh. Okey. Dekat kan kita dah masukkan gambar tadi. Katakan kita nak tambah lagi satu gambar dekat sini. Kita just klik pada kad tersebut, kita tambah lagi satu gambar. Okey. Ambil satu gambar lagi. Contohlah kita nak cari gambar apa suggested. Okey, nak tambah lagi satu gambar. Right, dekat bawah ni. Dekat sini, dia tak duduk dalam grup yang sama. Okey, ni dah duduk grup sama. Okey, saya katakan saya tarik dia keluar daripada grup dulu. Okey, kita boleh tarik bila dia dah terlepas daripada kotak yang pertama tu, maksudnya dia dekat luar sekarang ni. Sekarang ni gambar ni dah duduk sama grup dengan embed Facebook. Jadi kita nak tarik, pastikan kita aktifkan kad tersebut. Okay, kemudian dapat tanda tambah ni, arrow. Okay, kemudian kita tarik. Kita boleh letak atas gambar lain yang kita nak grupkan tu pun boleh. Okay, cara lain kita guna check tepi ni. Okay. Dia macam ni, dia dah group semua kan. Saya tak nak dia dalam group. Okay, jadi okey. Kat sini tadi dekat group type ni kan, kita dah groupkan, kemudian okay, dekat group step ni kita pilih group type. Okay, kita tukar cara penyampaiannya. Okay, katakan saya ambil slideshow, bila saya ubah, bila saya play, dia dah jadi lain dia punya presentationnya. Okay. Ni. Okay, bila slideshow ni dia kena klik salah satu ke tepi yang tadi. Bila kita klik stack, kita klik tengah-tengah dia terus pergi pada yang berikutnya kan. Yang ni slide kita ke kanan, ke kiri. Okey tak macam tu? Menjawab ke? Tidak? Okey. Okey, baiklah. Okay. Untuk edit balik tekan. Ada soalan Cikgu Aliza? Ya. Apakah soalannya? Cikgu Haziq tanya, stack tu kita yang gerakkan ke atau boleh auto? Auto. Jadi kita pilih gambar-gambar mana yang kita nak groupkan. Kemudian kita pilih option dia stack, dia akan automatic buatkan untuk kita. Okey. Kemudian Cikgu Suraini. Google Form Quizy boleh masukkan tak? Boleh cuba, boleh masukkan dekat embed.
Cara embed sama macam ni tadilah. Macam kita embed Facebook tadi. Okey, ada soalan lain tak? Setakat ni semua cikgu yang semua peserta hari ni dah boleh buat belum satu sway? Sebab saya nak tunjuk macam mana kita nak share dengan orang lain dan kita nak ajak orang lain edit sama file yang sama dengan kita ni, katakan untuk satu panitia ni. Okey, caranya. Okey, cikgu boleh yang untuk nak masukkan konten lagi, saya rasa cikgu boleh explore sendiri. Untuk masukkan gambar, masukkan video, masukkan embed saya dah tunjuk. Selebihnya macam nak besar kecil tulisan tu okeylah saya boleh tunjuk kat sini, katakan kat sini dekat setiap gambar kita letak caption. Okey, caption pertama ialah biji biji kacang. Hari pertama. Ini kacang hari kedua. Teman tahu hari kedua. Okay. Kalau kita nak besarkan, tulisannya just highlight, emphasize. Emphasize ni kita nak besarkan tulisan dia. Okay, tapi sebab dia yang ni ialah dia punya content, bukan dia punya kata title, bukan heading ataupun title. Dia punya size paling besar pun ni je lah. Bila kita besarkan emphasize maksud kita boldkan dia. Okay, ataupun kita nak italickan accent. Ataupun kita letak bulat ke atau letak numbering boleh kat sini. Okay. Ataupun kita boleh ni saya kata create a hyperlink in your sway. Kalau kita ada sway lain dia terus auto kat sini. Terus masukkan sway lain sebab dia sway dia dah gang dengan application sway yang lain, dia terus masukkan. Tak payah perlu guna embed macam tadi. Okey. Boleh tak yang tu? Saya nak tunjuk cara nak share sahaja pula. Okey, untuk share dekat bahagian atas kali ni, kanan atas ada butang share. Okey. Dia ada 3 cara kita nak share. Okey, cara pertama kita spesifik siapa orang yang kita nak share. Katakan dalam panitia ada 10 orang, kita boleh masukkan by address kat sini. Okay, ataupun kalau kata bila kita masukkan by address macam ni dia kena login dulu. Okay, dia nak masuk pun dia dapat notification daripada email. Ataupun yang ni those in your organization with, ataupun cara lain yang ni open. Okay, anyone with link, okay kita boleh setkan macam biasalah kalau kita sharing apa-apa kan. Okay, can view ataupun can edit. Okay, untuk kita guna bersama satu panitia, can edit lah. Okay, kita copy saja dia punya link. Dan kita, okay sekarang dah copy, kita share kita punya link address ni dalam kita punya WhatsApp group panitia. Okay, katakan kita nak hantar ke penilaian keberhasilan. Janganlah letak can edit, kita pilih view, copy dia punya link yang can view saja. So penilai boleh view kita punya evidence kat sini. Okay. Rasanya untuk sway itu sahaja. Dia diguna pakai sama juga dengan file-file dalam Microsoft dalam Office 365 yang lain. Kalau kita guna Word, Excel, PowerPoint pun sama juga. Kita share cara dia macam tu. Kita boleh can edit ataupun can view only. Okay, rasanya itu sahaja. Kalau ada apa-apa soalan ataupun perbincangan, saya bukalah pada peserta. Okay, kalau soalan kat sini, quizzes boleh masuk, tadi dah terjawab kan? Okey, hasil sway cikgu boleh pastekan di dalam group. Okey, saya akan share lah yang tadi. Okey, saya sharekan kat sini. Saya bagi yang can view.
Okay, saya kopikan can view. Saya paste kat sini. Cikgu boleh tengok tak? Saya punya sway. Dan saya harap cikgu-cikgu yang dah buat hands on boleh share dengan kita semula. Kita nak tengoklah kita punya objektif tercapai ke tidak tadi kan. Okay, boleh edit tak bila dah share? Boleh. Sebab dia ni bila masa kalau katakan kita nak hantar due date je hari ni. Okay, kita dah hantar, lepas due date kita masih boleh edit balik kita punya kita punya konten ni. Boleh tunjuk je. Alamak. Boleh tunjuk cara membuat laporan 4 gambar sahaja. Okey, kalau laporan 4 gambar, dekat setiap tu, kita pilih 4 gambar je lah. Tak payah pilih banyak-banyak gambar. Okey, cikgu tolong tunjuk semula macam mana nak embed dari Facebook. Okey, saya bagi saya punya PowerPoint terus boleh tak? Okey, 2, 3. Lah saya tunjuk lagi sekali macam mana nak embed daripada Facebook. Okey. Baiklah. Okey, saya tunjuk macam mana lagi sekali nak embed daripada Facebook. Okey, kita pergi tambah. Dah ada dah kat sini. Okay, kalau kita tak nak katakan kad ni alamak dah salah lah. Tak apa, jangan risau. Ni tekan tong sampah ni je, delete. Saya nak delete atas pula. Okay, delete je. Okay, saya nak embed gambar. Okay, tekan tanda tambah, ambil media. Kemudian ambil embed. Macam tu. Okay. Tekan tanda tambah, tambahkan embed. Okay, sekarang dia dah tulis kat sini embed forms, document. Okay, kita pergi ke Facebook kita. Okay, saya kena stop sharing, tukar ke Facebook dulu. Okay, kita pergi ke Facebook. Okay, kita pergi ke Facebook kita dan kita nak post mana yang kita nak embedkan. Okay, ni post yang hari ni saya nak embedkan. Pergi ke post mana yang kita nak embed, titik 3 sebelah kanan. Okay, klik 3 titik sebelah kanan. Pergi ke embed. Okay, dah pergi ke embed, dia pergi bawa kita ke code generator. Dah dekat code generator ni, okay, tunggu sekejap, dia belum apa-apa. Ni cabarannya internet. Okay. Okay, dia dah apa-apa kat sini. Post mana yang kita nak embed. Pergi ke get code. Bawah ni, bawah post view yang kita nak tu, get code. Okay, bila get code dia pergi ke JavaScript. Okay, JavaScript SDK ni ambil yang sebelah iframe. Okay, dekat iframe ni select all kat sini. Okay, select all, copy. Okay, dah copy, kita pergi semula ke kita punya sway. Okay, kita masuk ke kita punya sway tadi, kita dah letak embed card ni. Okay, paste sahaja di sini.
Daripada Facebook punya embed tadi, tulis terus dalam embed card. Okay, dah embed. Okay, nak tahu dah embed ke belum? Play. Okay. Okay, sekarang dia dah ada. Paparan kecil lah sebab saya tengok saya ikut dia punya saiz sebenar tadi, saya tak tukar. Okay. Itu sajalah kalau untuk embed. Okay, ada soalan lagi? Wah, Cikgu Malina Muhammad, dia dah ada share dia punya sway. Kita tengok kejap Kenali nombor, menarik. Wah, dia letak YouTube kat sini, ada gambar, stack. Okay, Cikgu Malina, on speaker boleh, on microphone boleh? Okay, ni Cikgu Malina punya. Tahniah Cikgu Malina. Okay. Siapa lagi? Cikgu Zulhelmi Suradi. Projek kerja cuti PKP. Okay. Pemahaman semasa penulisan A, penulisan B nanti akan masuk dalam ni kan? Okay, tahniah Cikgu Zulhelmi. Siapa lagi nak share? Admin, kita ada hadiah tak untuk peserta yang dah share ni? Okay, dah tak ada soalan lagi kot. Kita just tunggu siapa-siapa yang nak share link sway masing-masing untuk kita tengok. Okay, saya rasa saya pulangkan semula kepada Cikgu Nurul Najwa. Okey, baiklah. Terima kasih kepada penceramah kita, Cikgu Haliza yang telah sudi berkongsi cara penggunaan sway yang saya rasa selama ni mungkin kita belum lagi familiar dengan sway, dan hari ni saya rasa kita dapat ilmu baru dalam penggunaan aplikasi sway. Okey, baiklah. Saya open lagi 2 soalan untuk cikgu-cikgu yang mana nak utarakan soalan. Cikgu-cikgu boleh onkan mic ataupun cikgu-cikgu boleh type ruangan chat. Okey, untuk mana cikgu untuk cikgu-cikgu yang telah menghasilkan sway, cikgu-cikgu boleh paste di ruangan chat ke, ataupun cikgu-cikgu boleh pastekan di grup quiz online. So berarti supaya semua cikgu-cikgu kita boleh lihat dan kita boleh tengok. Dan yang mana rasa sesuai dengan subjek kita boleh ambilkan dan kita boleh gunakanlah dalam PDTC kita. Maksudnya kita berkongsi. Okey, kalau tidak ada sebarang soalan, saya akan sambunglah untuk sesi penutup. Okey. Okey, baiklah. Okey, untuk makluman semua cikgu-cikgu, saya akan pastekan satu link pendaftaran, dan sebelum saya pastekan link pendaftaran tersebut, saya akan tunjukkan dulu cara ataupun panduan untuk kita mengisi borang pendaftaran ni, cikgu-cikgu. Okey. Nurul ada nak present something akak stop dulu. Ya. Itulah nak tunjuk cara ni je. Okey, baik. Okey, balik cikgu, boleh nampak tak slide saya, iaitu panduan kita mengisi borang pendaftaran bengkel dan juga di SPL KPM. Okey, baiklah cikgu-cikgu, saya selaku pihak urus setia akan pastekan satu link pendaftaran di ruangan chat. Okay, kemudian cikgu-cikgu hanya perlu
klik kepada link tersebut dan kemudian cikgu-cikgu akan keluar kepada paparan seperti ini, pendaftaran aplikasi SWAY. Baiklah, yang pertama sekali cikgu-cikgu kena isikan email cikgu di ruang email tersebut. Kemudian cikgu-cikgu lengkapkanlah segala butiran yang dikehendaki dalam form tersebut, seperti masukkan nama penuh cikgu, negeri sekolah, kemudian masukkan cikgu punya nombor telefon dan cikgu tekan kepada dua box ini, bengkel penggunaan aplikasi SWAY dalam PDPC berserta tarikh. Kemudian cikgu klik kepada submit, namun suka untuk saya maklumkan bahawa pastikan cikgu-cikgu telah mengisi segala butiran dengan betul sebelum cikgu klik kepada submit. Okay, cikgu-cikgu. Okay, kemudian cikgu-cikgu akan lihat satu paparan seperti ini, pendaftaran aplikasi SWAY. Dan di sini ada satu link yang akan berwarna biru. Link tersebut adalah link pendaftaran di SPL KPM. Jadi cikgu-cikgu hanya klik kepada link tersebut, kemudian dia akan keluar kepada paparan seperti ini. Okay, di sini cikgu-cikgu hanya masukkan nombor IC cikgu dan cikgu klik kepada daftar. Jadi cikgu hanya tekan nombor IC cikgu dan cikgu klik kepada daftar. Okey, kemudian dia akan keluar seperti ini. Peserta, kehadiran anda telah direkodkan kepanggalan data. Maksudnya apabila telah keluar seperti ini, cikgu telah pun berjaya mengisi pendaftaran cikgu di SPL KPM. Okay, namun jika keluar seperti ini, dia kata maaf, nombor kad pengenalan anda telah wujud. Maksudnya juga cikgu pun telah berjaya mengisi dalam SPL KPM. Okay, untuk pengetahuan semua, di SPL KPM kita cuma boleh mengisi satu sahaja pendaftaran. Walaupun cikgu isi 6 kali sekalipun, tapi sistem hanya akan detect satu sahaja nombor IC. Okey, boleh cikgu-cikgu? Okey, kalau jelas tak penerangan saya mengenai panduan tata cara kita nak menggunakan nak mengisi form pendaftaran? Boleh cikgu-cikgu, kalau semua dah jelas, okey, saya minta supaya cikgu-cikgu supaya stop kejap di ruangan chat supaya chat saya untuk saya pastekan ruangan link pendaftaran tu tidak tertindih. Okey, baiklah. Sebelum saya pastekan, saya minta sangat dan sebaik semua cikgu-cikgu, yang pertama sekali supaya cikgu tidak sebarkan link tersebut kepada pihak luar. Kerana apa? Kalau boleh kita jagalah kita punya integriti kita. Minta sangat biasa baik semua supaya tidak menyebarkan link tersebut kepada pihak luar. Kalau boleh kita jaga kita punya integriti kita, sebab saya telah saya dapat maklumlah bahawa ada pihak yang telah menyebarkan link tersebut kepada pihak luar. Okey, kalau kami mendapati ada cikgu-cikgu yang berbuat sedemikian, maka pihak kami tidak akan teragak-agaklah untuk mengambil tindakan selanjutnya. Boleh cikgu-cikgu Okey, baiklah, saya akan pastekan link pendaftaran di ruangan chat. Okey. Dan saya juga minta supaya sebarang permasalahan atau sebarang pertanyaan kita selesaikan di dalam chat meet ini. Maksudnya kita tak bawa keluar daripada ruangan meet ini. Cikgu-cikgu pastikan sudah mengisi pendaftaran, kemudian baru cikgu-cikgu boleh left daripada ruangan meet ini. Dan kalau boleh janganlah macam pergi tanya di grup-grup lain ke, dia macam jadi tersalah grup. Boleh cikgu-cikgu Okey, saya dah pastekan link pendaftaran di ruangan chat. Okey, link tersebut saya akan tutup tepat jam 4.15. Ya betul, pihak luar tu maksudnya mereka yang tak sertai sesi kita pada petang ini. Macam unfair lah kiranya kan. Cikgu-cikgu dah tengok, dah melihat sesi, dah belajar, tapi tiba-tiba orang lain yang tak tengok pun dia boleh claim dekat SPL KPM. Yang dekat situ dah maksudnya dah hukum dosa dekat situ. Okey, baiklah, saya dah pastekan link pendaftaran dekat ruangan chat. Okey, cikgu-cikgu boleh klik situ, isikan, dan saya nak maklumkan lagi sekali,
pastikan cikgu-cikgu sudah mengisi pendaftaran, baru cikgu-cikgu boleh live kan daripada ruangan Meet ini. Dan saya selaku pihak Rusetia akan tunggu sehingga peserta yang terakhir. Okey, baiklah. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada penceramah kita iaitu Cikgu Hazliza yang sudi berkongsi pada petang ini, dan nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua peserta yang telah menyertai sesi perkongsian pada petang ini. Semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat dan cikgu-cikgu dapat aplikasikan dalam PDP cikgu-cikgu. Okey, saya nak tambah sikit lagi boleh? Boleh Kak, tak ada masalah. Sebenarnya SWAY ni kalau kita buat dekat untuk PDPC dengan pelajar lagi suka sebenarnya. Sebab dia benda baru, pelajar lagi suka nak tahu benda baru, nak explore. Dan biasanya pelajar ni lagi cepat sebenarnya, bila benda baru je ni dia lagi cepat. Okey, dan saya minta peserta yang ada kat sini jom subscribe saya punya YouTube channel. Okey. Terima kasih semua, minta maaf kalau ada salah silap, apa kekurangan semua saya minta maaf. Okey, sebenarnya kalau yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kekurangan dari saya sendiri. Okey, terima kasih Cikgu Haliza. Okey. Okey cikgu-cikgu, pastikan sudah isi link pendaftaran yang telah saya sertakan di ruangan chat. Okey, saya sedia maklum ada peserta yang tanya kenapa masih belum sah kan. Okey, saya nak maklumkan bahawa di pihak Rusetia memang kami belum sahkan lagi, tetapi cikgu sudah pun mendaftar di SPKPM. Sebab untuk pengesahan ini kami perlu mengambil masa sikit, tapi cikgu-cikgu jangan risau, nanti pihak kami akan uruskan semua pendaftaran tersebut. Okey cikgu-cikgu, pastikan sudah isi link pendaftaran. Okey, sesi rakaman ini telah pun direkod dan nanti pihak Rusetia akan maklumkanlah di dalam grup bila video ini sudah pun siap disunting.